Okey, kita masuk kepada topik yang kedua, iaitu relativity of simultaneity, iaitu kerelatifan keserentakan serentak. Simultaneous kan serentak kan, jadi simultaneity itu keserentakan. Okey, so first kita perkenalkan istilah, satu istilah iaitu kita bagi event, acara, peristiwa ataupun acara lah. Okay, so apa itu event? Event is an occurrence that has a definite position and time. Maksudnya sesuatu yang berlaku itu, sesuatu peristiwa tu berlaku pada kedudukan yang tertentu dan pada masa yang tertentu. Jadi ia ialah satu benda yang berlaku pada reference frame lah kan. Reference frame kita dah tahu belajar sebelum ni. Reference frame tu ialah satu frame yang mempunyai koordinat X, Y, Z dan ada masa. Ada masa dalam frame tu sendirilah, sebab sebelum ni kita dah belajar bahawa ada, kalau dua frame yang berbeza dia akan mengukur masa yang berbeza. Kita belajar juga nanti sekejap lagi. Dan event ni ialah satu sesuatu yang berlaku pada kedudukan dan pada masa yang tertentu. Okay, itu ialah event. So secara umumnya two events yang berlaku serentak dalam satu frame tak semestinya berlaku serentak pada frame yang lain. Yang di mana frame yang lain tu bergerak secara relatif. Maknanya ada pergerakan lah di antara frame yang pertama dengan frame yang kedua tu. Memang walaupun kedua-dua frame tu ialah initial frames, tetapi apa yang berlaku serentak dekat sini mungkin tidak dilihat sebagai serentak di sini. Okey, itu yang pening sikit. Okey, katalah saya buat macam ni. Saya ada satu event dan saya ada satu lagi event, dan sekarang saya buat dua-dua event ni serentak dekat saya, dekat frame saya, dalam rumah saya ni. Rumah saya ni inertial frame. Jadi saya lakukan dua event. Event pertama berlaku pada position ni dan pada masa yang ni. Lepas tu saya ada event yang kedua berlaku pada kedudukan ini, merujuk kepada frame saya dan pada masa tertentu. Sekarang ni saya buat kedua-duanya pada dua kedudukan yang berbeza, cuma pada masa yang sama. So serentak lah kan, serentak simultaneous pada kedudukan saya. Okey. So kalau awak ni di depan saya, bukan melalui online lah, so, secara bersemuka lah awak ada kat depan saya ni. Ni awak ni duduk depan saya. Okey, so nak duduk. Okey. Kat sini kan awak ada kat tepi ni. Okey. Awak tak gerak, saya pun tak gerak kan. Saya dengan awak ni dua-dua tak gerak. There is no relative motion. Okey. Jadi saya pada frame saya kata saya buat benda ni serentak, simultaneous. Okey, awak pun nampak saya simultaneous. Okey, katalah sekarang ni saya bergerak. Sambil saya bergerak saya okey, saya bergerak, saya pun ni. So, merujuk kepada saya, memanglah saya nampak simultaneous dia berlaku serentak. Tapi apabila ada pergerakan di antara saya dengan awak, sama ada saya yang bergerak ataupun awak yang bergerak, maka kalau pada masa saya kata serentak, awak akan nampak saya buat benda ni mungkin tak serentak. Awak mungkin nampak saya macam ni, Okey, awak nampak macam tu kalau ada relatif. Dan ia adalah sangat nyata sekali berlaku kalau pergerakan kita ni, antara kita ni, pergerakan kita menghampiri laju cahaya, which is mustahil lah. Tapi mengikut teori ni, bahawa kalau antara kita ataupun saya bergerak hampir menghampiri laju cahaya, apabila saya lihat saya punya ni serentak, tapi awak takkan lihat saya benda tu berlaku, event ni berlaku secara serentak. It's not simultaneous. Itu yang berlaku kat sini. Okey, jadi kita cuba fahamkan apa yang saya merepek tadi. Okey. So, kita tengok a thought experiment in simultaneity. Okey, a thought experiment uji kaji dalam kepala lah maksudnya. Okay, uji kaji dalam kepala Okay, katakan kita ada train moving with a speed comparable to c. Maksudnya ada satu kereta api yang bergerak dengan
kelajuan hampir dengan laju cahaya, which is mustahil lah. That's why kita kata dia thought experiment, sebab kita dah memahamikan situasi ni. Okay, so dia katalah train ni bergerak dengan laju cahaya. Okay, train ni kita bermula daripada A, B, C, D. So ke bawah lah, eventnya berlaku ke bawah. Okay, masa bergerak. Okay, so ada dua orang. Satu ialah Stanley, berada pada frame S. Dan satu lagi Mavis, Awek, Chun. Tahulah Chun ke tak. Jadi dia punya frame dia S prime. Okay, frame dia S prime dan dia S. Okay, lepas tu dia kata S prime ni bergerak dengan laju menghampiri laju cahaya lah. Jadi U dia tu is almost about C lah. Kan? Alright. So, okay, so katakan sekarang bermula pada masa pada at one particular time, Mavis and Stanley ni berada pada berdepan lah. Okay, so memang train tu sedang bergerak, tapi katalah pada masa si Mavis ni dengan Stanley ni berdepan, tiba-tiba adalah peti, fire dekat dua hujung kereta api ni. Okay, so dia tengah bergerak ni, train ni bergerak. So bila Mavis tu berada dengan Stanley tu berdepan, keciau, serentak ada kilat. So kilat tu mestilah laju cahaya kan, bergerak dengan laju cahaya kan. Jadi dia pun bergerak. Okay, so apabila dia bergerak, apabila fire tu tembak, okay, kita tengok apa yang berlaku kepada gelombang tu. Okay, so pada dua kedudukan, so kalau masa dia tembak tu, maknanya satu tu memang kena dekat atas landasan. So atas landasan kan, yang dua lah, yelah dua lah kot. Actually empat kan, empat. So dua pada rail ni, dua pada hujung kereta api ni. Okay, so macam mana si Stanley ni boleh nampak cahaya kan? Bila peti tu kena pada point A dengan point D, bila dia kena, Stanley tak nampak lagi kan, sebab dia nampak kalau cahaya tu bergerak. Maknanya cahaya tu pantul lah, kena kat A dengan B, lepas tu cahaya tu bergerak dengan kelajuan cahaya, dengan laju cahaya kena dekat si Stanley ni. Stanley ni tak gerak. Okay, yang bergerak tu train, dan Mavis tu ada dalam train, duduk kat tengah-tengah di antara hujungnya. Okay, so kita pergi kepada gambar rajah B. So bila bergambar rajah B tu, masa dalam perjalanan, di mana B tu ialah dalam perjalanan. So gelombang tu dalam perjalanan bergerak ke arah Stanley. Okay, so dalam masa yang sama, dekat train tadi tu pun, dekat train si Mavis duduk tu pun, gelombang bergerak kan, sama-sama bergerak kan, sebab dia fire sama-sama kan, jadi bergerak sama-sama. Okay, so lepas tu pada masa C, kita tengok pada masa C kan, dekat kedudukan C ni, kita tengok bahawa gelombang tu dah kena dekat Mavis. Tapi dia tak kena dekat si Stanley tu lagi. So maksudnya kita nampak bahawa okay, Mavis mesti nampak gelombang daripada B prime dulu. Okay, mesti dia nampak flash daripada B prime dulu. So sebab cahaya tu gerak kan, cahaya bergerak. So cahaya daripada B, so Stanley ni kata okay, mesti si Mavis tu terima cahaya daripada B dulu. Dia nampak B dulu, cahaya daripada B prime dulu. Okay, lepas tu so kita pun anggaplah memang B, kita pun kata okay, Mavis dia nampak daripada B dululah, B prime dulu. Okay, tapi si Stanley tu sendiri tak nampak lagi cahaya. Okay, so lepas tu pada masa D, barulah cahaya tu sampai kepada Stanley dan serentak. Barulah, maknanya sebab dia
Sebabkan dia punya jarak kan sama kan antara Stanley O ke B dengan O ke A tu jarak sama. Maknanya peti tadi tu lepas tu dia observe, dia kata okey, peti tu kena pada A dengan B tu serentak. A dengan B tu serentak. Macam mana pula si Mavis ni? Mavis ni dekat si Stanley tu kata dia observe, dia nampak bahawa si Mavis akan dapat flash daripada B dulu baru daripada A. Jadi kat sini kita katakan bahawa peti yang berlaku serentak mengikut si Mavis tu, mengikut pada Stanley tu. Dan Stanley tu kata juga Mavis tu dia punya cahaya gelombang tu tak serentak. Betul ke? Okey, so kita balik kepada postulate yang si Einstein yang kedua tu. Si Einstein tu kata hal laju cahaya ni mestilah sama 3 kali 10 kuasa. So, anggaplah ini dalam vacuum lah kan. Kalau kita fikir dalam vacuum mesti mati je lah diorang ni. Sebab tak ada udara kan. Tapi kita anggap ni kan thought eksperimen. Kita fikirkan dulu kan. Thought eksperimen. So, kata si Einstein tu kata postulate mestilah dia punya hal laju cahaya mestilah sama untuk semua frame. Maknanya hal laju cahaya untuk si siapa namanya? Si Mavis tu mestilah sama juga dengan si Stanley tu kan. Okay, secara logik memanglah kita tahu, kita nampak bahawa Stanley memanglah nampak benda tu berlaku secara simultaneously. Merujuk kepada Stanley tu. Kita duk fikir kat Stanley tu. Sekarang kita letakkan diri kita kat Mavis. Kat framework, dekat reference frames Mavis yang sedang bergerak tu. Okay. Okay. So, kalau kita fikir bahawa hal laju merujuk kepada Mavis lah. So, Mavis ni kata, okay, kalau kita kata Mavis tu nampak B prime dulu baru A prime dulu, kita kata yang Stanley, kita sebagai Stanley ni kata Mavis ni dapat tengok S prime dulu baru dia dapat B prime dulu baru dapat A prime. Okay. So kita yang kata kita tak salah. Okay, Stanley tak salah tau. Tapi sebenarnya Mavis pun mencerap dua-dua cahaya serentak mengikut bila dia duduk dalam tu, dia sebenarnya dia nampak benda tu berlaku serentak. Kilat tu menyambar serentak. Sebabnya kalau kita katakan kalau kita si Stanley tu nampak bahawa daripada B tu sampai dulu, dia jadi macam tak betul. Sebab postulate tu kata dalam framework si Mavis tu, cahaya tu mesti sampai serentak. Sebab Mavis kan duduk kat tengah-tengah. Mestilah, dan jarak dia sama. So Mavis tu mesti sendiri, dia mesti nampak diri dia dalam framework dia mesti nampak peti tu berlaku serentak. Okey. Dan juga sekarang kita letakkan diri kita dalam kereta api, dalam train tu lah. Dan kita dalam kereta api tu, kita akan nampak bahawa Stanley Stanley nampak light daripada A sampai dulu, B sampai dulu baru daripada A. Maknanya simultaneity tu bergantung kepada reference frame. So dalam hal ni, dalam thought eksperimen ni, Stanley betul, Mavis pun betul, dua-dua betul, tak ada masalah. Cumanya kalau kita berada di kedudukan Stanley, kita kata okey, A dengan B berlaku serentak, tapi kita akan cerap bahawa Mavis benda tu tak serentak untuk Mavis. Kalau kita meletakkan diri kita sebagai Mavis, kita akan katakan peti tu berlaku serentak, dan kita kata Stanley tu event tu berlaku tak serentak. Jadi kat situ bermaksa bahawa itu yang katanya tadi dekat page tadi tu. Okay, so dua event yang berlaku serentak pada satu frame tak semestinya berlaku serentak pada frame yang lain. Jadi itu bergantung kepada siapa yang cerap. Okay,
Itu yang maksud dia agak pening sikit. Tapi dia logik. Okay, dia logik. Dia logik. So mana boleh laju cahaya lagi laju kan untuk si Mavis ni. Okay, so jadi ada dua benda kat sini yang kita boleh kita dapati bahawa whether or not two events at X are simultaneous depend on the state of motion of the observer. So siapa yang tengok event tu? Okay. Yang kedua, time interval between two events may be different in different frame of reference. Jadi kat sini kita boleh tengok bahawa untuk Stanley, kalau dia ukur peti daripada A dengan B, dia akan ukur benda tu serentak. Dan kalau dia ukur time frame, time interval untuk si Mavis tu, kalau dia ukur Mavis punya, tak sama dengan apa yang diukur dengan dia punya. Maknanya masa di antara event tak sama. Kalau tadi tu simultaneous, kalau dia tengok si Mavis tu tak simultaneous. Dia boleh ukur time interval. Jadi kat situ kita boleh nampak bahawa ada sela masa, kan, sela masa di antara dua event yang berlaku. Okey. Okey, oleh itu kat sini actually daripada topik yang ini kita dapati bahawa kita boleh ukur satu benda tu masa di antara event tu berbeza antara dua frame. Okey, berbeza. Jadi itu yang kita akan sambung kepada topik yang berikutnya, iaitu relativity of time interval.